Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca detik-detik kewafatan Nabi SAW. 2 dan 1 hari sebelum wafat, Sabtu atau Ahad, terasa agak ringan. Maka Rasulullah SAW keluar ke masjid di waktu zuhur dengan dipapah oleh dua orang ketika itu. Abu Bakar sedang bersalat zuhur. Demi melihat kehadiran Rasulullah SAW, Abu Bakar berundur ke belakang. Tetapi Rasulullah SAW mengisyaratkan supaya meneruskan salat. Abu Bakar berundur juga. Lalu diletakkan Rasulullah SAW di sebelah kirinya. Abu Bakar mengikut salat Rasulullah SAW sambil menguatkan takbir untuk orang ramai. Ini hari, 2 hari, sehari sebelum Nabi keluar dari rumah. Abu Bakar dah semayang dah. Bila tengok Nabi mari, Abu Bakar berundur. Nabi isyarat suruh Abu Bakar tetap tempat dia, Abu Bakar undur juga. Suruh Nabi duduk depan. Tak teramuk nak jadi imam. Dah kan jadi imam pada Nabi, Abu Bakar ni. Lalu Abu Bakar ikut Nabi semayang. Ikut Nabi sama suara Nabi itu takbir perlahan, Abu Bakar takbir kuat sebab orang belakang dengar. Di sinilah dibenarkan mubadil. Bila imam tu takbir, takut orang belakang tak dengar, ada seorang kuatkan suara. Ini tidak bina. Dalilnya Abu Bakar penuh buat ini. Itu satu. Yang keduanya, satu lagi, ulama bahas, adakah kita tengah sembahyang, mari imam, kita nak ikut imam tu ataupun nak habis sembahyang kita. Ada ulama mengatakan, oleh kerana kita sembahyang dah, kena habis sembahyang kita lah, tak boleh tengah-tengah ikut itu. Tapi ada ulama yang membolehkan ikut tengah-tengah begitu, berdalilkan kepada peristiwa ini. Jadi Abu Bakar ikut Nabi, dia tengah sembahyang, Nabi mari jadi imam tengah-tengah tu. Ini wallahu alam. Sehari sebelum wafat, Rasulullah SAW memerdekakan semua hamba-hamba yang menjadi miliknya. Bersedekah sebanyak 7 dinar, 7 wang emas yang ada bersamanya, dan menghebohkan memberi hadiah senjata-senjatanya kepada kaum muslimin. Bisa hadiah senjata daripada orang. Dia rasa dia nak mati dah. Adapun perisainya masih digadai kepada seorang Yahudi dengan 60 gantang syair Bali. Perisai dia gada ke Yahudi. Ini menunjukkan amalah dengan Yahudi tak apa. Muamalah yang tidak ada riba. Kerana Nabi pernah menggadaikan perisai dia pada Yahudi kerana ketuntukan belanja. Hari terakhir, hari Isnin, ketika Abu Bakar bersedia untuk bersolat subuh berjamaah sambil membetulkan saf, tiba-tiba kelihatan Rasulullah SAW menyingkap tirai pintu dan memandang ke arah mereka dengan senyum lebar seperti berketawa. Abu Bakar berundur ke belakang menyangka bahawa Rasulullah SAW akan datang salat bersama mereka. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengisyaratkan supaya mereka meneruskan salat. Mereka merasa tenang dan gembira kerana menyangka Rasulullah SAW telah mula sihat. Abu Bakar yang menjenguk sekejap merasa lega, terus pulang ke rumahnya yang terletak agak jauh daripada masjid. Apabila tiba waktu duha, Rasulullah SAW memanggil putrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Apabila melihat putrinya menangis kerana melihat penderitaan ayahandanya, Nabi dah dalam keadaan nazak. Fatimah menangis, baginda dia pun bersabda, "Laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm." Tidak ada sakit lagi untuk ayahmu selepas ini. Kata Nabi, kanak dia, ayahmu tak sakit lepas ni, mati lepas ni. Seterusnya mencium 2 cucu kesayangannya, Hasan dan Husin, dan berpesan supaya menjaga mereka berdua. Seterusnya berpesan pada ummahat al-mu'minin radhiyallahu anha, pada isteri-isteri dia. Setelah semua beredar, Rasulullah SAW mengadu pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, merasa kesakitan akibat racun yang diletakkan pada makanan yang dimakannya di Khaybar, yang disediakan oleh orang Yahudi. Masa perang Khaybar, orang Yahudi sudah kalah. Jadi orang Yahudi masuk untuk Nabi, hidang makanan yang disediakan oleh seorang perempuan Yahudi. Makanan tu dia letak racun.
Nabi dah gigit sikit, Nabi lepas. Lepas tu seorang sahabat makan mati sahabat tu. Racun. Perempuan tu dipanggil. Pasal perempuan meletak racun. Dia mengaku, kalau mu seorang Nabi, Tuhan beritahu. Kalau mu tu Nabi, Tuhan beritahu. Memanglah Tuhan beritahu. Tapi Nabi dah gigit. Dah masuk sikit racun dalam tubuh dia. Walaupun tak kena masa tu, kesannya masih ada. Nabi rasa kesan. Tiba-tiba datang Usamah radhiyallahu anhu, cucu angkat kesayangannya. Usamah mari, sama cucu angkat. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mari. Lalu menadah tangan mendoakan untuk Usamah dan meletakkan tangannya ke dada Usamah. Doa baru Usamah serta dada. Setelah itu keadaan menjadi semakin tenang. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meletakkan kepada Rasulullah kepangkuannya. Ribu. Tiba-tiba datang pula Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, abang Aisyah, memegang sebatang kayu sugi. Abdurrahman pegang Rasulullah memerhati ke arahnya seperti mahu pada kayu itu. Lalu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meminta kayu itu dari Abdurrahman dan terus digigit untuk dilembutkan dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Sebaik sahaja selesai bersugi, tiba-tiba Rasulullah mengangkat tangan dan mengisyaratkan jarinya. Dan Aisyah mendengar suara Rasulullah menyebut, ma'alladzina an'amta 'alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ighfir li warhamni wa alhiqni bir-rafiqil a'la. Ini kalimah akhir. Bersama-sama orang-orang yang beri nikmat ke atas mereka dalam kalangan nabi-nabi, para siddiqin, syuhada dan orang-orang yang saleh. Ya Allah, Tuhanku, ampunlah aku, rahmatlah aku, dan letakkan aku bersama teman yang maha tinggi, Allah Ta'ala. Ini kalimah akhir yang diucap sebelum dia wafat. Kalimah yang akhir diulangnya 3 kali. Tiba-tiba tangan dan jari yang diangkat jatuh longlai, menandakan Rasulullah SAW tersayang telah pergi meninggal alam dunia untuk menjadi teman tetamu Tuhannya di alam barzakh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Peristiwa menyedihkan umat berlaku pada hari Isnin selepas gelincir matahari, mengikut setengah riwayat mengatakan di akhir waktu duha 12 hari Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah dalam usia 63 tahun. Ada kalangan ulama yang menambahnya dengan 4 hari. Ini peristiwa kewafatan. Penerimaan peristiwa kewafatan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya yang bersama-sama Rasulullah ketika wafatnya. Sahabat tidak percaya bahawa kewafatan telah berlaku. Dia tetap merasakan bahawa Rasulullah hanya pitam sahaja kerana tak boleh tenat. Hari itu jasad yang mulia SAW ditutup dengan kain selimut. Pada masa itu datang 2 orang sahabat, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, memohon izin untuk masuk menziarahi Rasulullah. Apabila diizin dan masuk dalam bilik, Umar berkata, Rasulullah pensan. Alangkah tenatnya Al-Mughirah memeriksa jasad Rasulullah. Kemudian mereka berdua bangun dan menghampiri pintu untuk keluar. Tiba-tiba Al-Mughirah berkata, Rasulullah sudah wafat. Rasulullah sudah wafat. Umar menengking, awak pembohong, awak dipengaruhi fitnah, Rasulullah tidak wafat, sehinggalah membinasakan golongan munafikin. Umar bertegas menyatakan bahawa Rasulullah SAW tidak wafat, hanya pensan sahaja, dan berkhutbah menegaskan pendapatnya dan mengancam sesiapa yang berkata Rasulullah wafat. Sayyidina Umar kata tak wafat. Dia keluar ancam, sesiapa yang kata Nabi wafat, jaga. Sayyidina Umar. Abu Bakar As-Siddiq yang mendapat berita datang dengan segera, dengan jiwa yang besar, terpacak laksana gunung batu yang teguh menghadapi cabaran yang dahsyat menimpa umat Islam. Apabila sampai di masjid, ia tidak mempedulikan sikap Umar radhiyallahu anhu yang mengancam dengan keras dan menafikan wafatnya Rasulullah SAW.
Abu Bakar masuk dalam rumah Rasulullah SAW, terus mengangkat selimut yang menutup muka dan kepala, menatap dengan sedih, lalu mengucap wajah yang mulia itu, berkata, bi abi anta wa ummi ammal mautatul ula alladhi kataballahu alaik faqad duqtaha thumma lan tusibaka ba'daha mautatun abada. Demi sesungguhnya aku kasihkanmu lebih daripada ayah dan ibuku. Inilah kematian pertama yang Allah wajibkan kepadamu, yang engkau rasa, kemudian engkau tidak akan merasai mati lagi selepasnya selama-lamanya, kata Abu Bakar. Kain selimut diangkat menutup semula wajah yang mulia itu. Kemudian terus keluar ke masjid. Umar SAW terus mengucap dengan tegas bahawa Rasulullah SAW tidak wafat dan bertindak terhadap sesiapa yang mengatakannya wafat, dengan menegaskan, inna rijalan minal munafiqin yad'umuna anna Rasulullah SAW qad tuwfiya wa inna Rasulullah SAW mata walakin udhaba ila rabbih kama dhahaba Musa bin Imran faqad ghaba an qaumihi 40 lailah thumma raja'a ilaihim ba'da an qila qad mata wa wallahi la yarji'anna Rasulullah SAW kama raja'a Musa fala yaqta'anna aydiya rijalin wa arjulahum za'amu an Rasulullah mata. Berapa orang dalam kalangan munafik berkata bahawa Rasulullah SAW telah mati. Sebenarnya tidak mati. Ia seperti Musa bin Imran yang meninggalkan kaumnya. Rasulullah SAW kembali semula seperti Nabi Musa dan memotong kaki dan tangan mereka yang berkata ia wafat. Sayyidina Umar. Abu Bakar berkata, berhenti. Abu Bakar kata, berhenti. Suruh Umar berhenti. Wahai Umar, diam. Umar anggam mematuhinya. Umar WhatsApp lagi. Cakap juga. Kerah Sayyidina Umar ni. Abu Bakar terus berpaling kepada orang ramai dan menyampaikan ucapannya yang masyhur, sehingga Umar juga terdiam. Abu Bakar menegaskan, ayuhan nas, innahu man kana ya'budu Muhammad ma ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut fa inna Allah hayyun la yamut tertinggal hayyul la yamut wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wahai manusia, sesungguhnya sesiapa yang menyembah Muhammad, sebenarnya Muhammad sudah mati, dan sesiapa menyembah Allah, sebenarnya Allah itu maha hidup, tidak mati sekali-kali. Seterusnya menyebut firman Allah Ta'ala, tiadalah Muhammad itu malaikat ia seorang rasul, sesungguhnya telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Adakah sekiranya Muhammad mati atau ia dibunuh, maka kamu berpaling tadah menyeleweng, dan sesiapa yang berpaling tadah menyeleweng, maka dia tidak menjadi apa-apa mudarat terhadap Allah sedikit pun. Ayat ini turun sempena perang Uhud. Bila disebar Nabi sudah mati dalam perang Uhud, sahabat-sahabat dalam keadaan yang bingung, dan Nabi ada yang semangatnya nak mati dengan Nabi. Akhirnya selesai perang, Allah turunkan ayat ini. Adakah kalau Muhammad itu mati, kamu murtad, keluar dari Islam? Ayat ini menjadi pengajaran. Bila Nabi wafat, Abu Bakar baca ayat ini. Demi mendengar ucapan itu, mereka semua tercengang. Dan Umar jatuh terduduk kesedihan kerana kaki ini tidak dapat menanggung jasadnya. Seolah-olah ayat yang dibaca itu baru saja diwahyukan. Gebah Sayyidina Umar. Terduduk. Lembek lutut. Tak boleh mendengar berita itu. Berita kewafatan diterima laksana gempa yang membelah gunung. Kerana kecintaan tiada bandingan terhadap Rasulullah SAW. Kesedihan yang tidak terhingga. Begitu juga kecintaan Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang beriman. Seperti dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu, terlalu berat kepadanya apa yang ditanggung oleh kamu, dan terlalu kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Bukan sahaja orang sayang Nabi, Nabi sayang ke umat dia. Nabi juga sayang ke umat dia, sedih
tetapi memilih kepada yang lebih dicintai, iaitu bertemu Allah SWT di alam akhirat. Memilih khalifah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca penutup, penghujung bersirah Nabawiyah. Memilih khalifah. Kehilangan Rasul yang besar menjadi kekosongan yang tidak mungkin diganti. Tetapi urusan umat perlukan pengganti yang menyambungnya. Meneruskan ajaran yang ditinggalkan menjadi pesaka. Maka berlakulah perbincangan hangat. Ada yang berpendapat bahawa penggantinya mestilah dari kalangan keluarga. Mereka mencadangkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Golongan Ansar pula mencadangkan calon mereka Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka semua bersepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi pengganti Rasulullah SAW yang diberi gelaran Khalifah Rasulullah SAW. Maka umat Islam bersatu dalam perkara ini. Bila Nabi wafat, timbul masalah siapa jadi ketua negara, jadi pemimpin. Kerana memilih ketua negara adalah wajib, fardu kifayah. Orang Melayu fardu kifayah ni semayang-mayang, itu je, tak ada lain, mayang-mayang je. Politik bukan fardu kifayah. Belajar perubatan bukan fardu kifayah, semayang-mayang saja. Duk main semayang-mayang je lah. Hal-hal lain tak berani. Kita kena sedar perkara yang paling besar ialah memilih siapa jadi ketua negara. Sehingga belum lagi dikebumikan jasad Nabi SAW, mereka sudah memilih ketua negara. Mereka bermesyuarat. Bahkan pada masa dikebumikan jenazah Nabi, ramai sahabat-sahabat pergi ke Saqifah Bani Sa'idah untuk bermesyuarat memilih siapa jadi ketua negara. Sehingga mereka menganggap memilih ketua negara lebih besar daripada kewajipan menanam jasad Nabi SAW. Kita menganggap tak penting, ikut siapa dia mereka supaya saja. Ini satu ajaran salah yang dibawa oleh penjajah. Penjajah yang bawa ni, yang ajar ni, masuk ke kepala orang Islam. Hal-hal politik jangan bercara, jangan ambil tahu. Ikut siapa dia mereka suka. Ini ajaran salah, ajaran sesat, bukan ajaran Islam. Ijma' para sahabat dengan nah Quran, hadis Nabi SAW, ijma' ulama para sahabat wajib memilih ketua negara untuk memimpin negara. Ini kena sedar, perkara yang sangat wajib. Mereka bermesyuarat, oleh kerana tidak ada nas yang nyata wasiat Nabi siapa ganti dia. Walaupun golongan Syiah, mazhab Syiah kata ada nas. Nas itu tidak sahih, tidak terang, tidak nyata. Sayyidina Ali pun tak pertahankan nas itu. Abbas pun tak tahan nas itu. Mereka bermesyuarat, ada 3 calon. Golongan keluarga Nabi yang menyokong keluarga Nabi. Abbas, pak saudara Nabi, termasuk Az-Zubair, termasuk beberapa orang lagi, mencalonkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi ketua negara kerana keluarga Nabi. Orang yang rapat dengan Nabi, ilmu dia banyak, alim walaupun dia masih muda. Kemudian golongan Ansar, penduduk Madinah mengatakan kena pilih orang Madinah. Madinah tapak kerajaan Islam, pusat kerajaan Islam. Kerana orang Madinah yang memperjuangkan Islam bersama dengan Nabi, yang mempertahankan Nabi, negeri mereka cepat hijrah. Mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pemimpin mereka. Jadi perbincangan hangat. Akhirnya Abu Bakar menyampaikan ucapan yang terkenal. Abu Bakar juga mainkan peranan, menenangkan keadaan. Bila Nabi wafat, orang dalam keadaan haru biru, sedih tak tahu. Abu Bakar yang menenangkan keadaan, menyampaikan ucapan. Abu Bakar pergi ke Saqifah Bani Sa'idah, menyampaikan ucapan menenangkan keadaan dan memberitahu Nabi, menyebut al-a'immatu min Quraisy, pemimpin daripada Quraisy. Pemimpin daripada Quraisy, itu ucapan Nabi. Quraisy ialah kabilah yang paling kuat kalangan kabilah Arab, kabilah yang paling berpengaruh. Kata Ibn Khaldun dalam mukadimah dia, ketua negara
mesti dipilih daripada orang yang paling berpengaruh, yang paling kuat pengaruhnya. Kalau dipilih kalangan yang tak kuat pengaruh, orang tak dengar cakap dia, tak dengar perintah dia, tidak ada kehebatan, maka dipilih orang yang paling kuat pengaruhnya di kalangan kabilah Arab masa itu, ialah Quraisy. Quraisy ni ialah kabilah yang paling hebat. Quraisy dalam bahasa Melayu makna ikan jerung, ikan yu. Padahal orang Arab tak tahu ikan yu pun. Banyak tak ke laut, sikit je. Tapi dia kena Quraisy. Ia kabilah yang dianggap sebagai paling hebat. Yang merantau di padang pasir ke sana kemari. Ada kehebatannya. Abu Bakar kata, aku mencanangkan Umar dan Abu Ubaidah menjadi pemimpin kamu. Dia tak cadang diri dia sendiri. Aku cadang Umar dan Abu Ubaidah menjadi pemimpin kamu. Lalu Umar Abu Ubaidah bangun. Kamu Abu Bakar jadi pemimpin, bukan orang lain. Kamu jadi pemimpin, orang lain tak layak kamu. Kerana memang ada kehebatan dia. Bila Nabi uzur, dia jadi imam semayang. Bila dalam keadaan Nabi wafat, orang sedih, haru biru, dia menenangkan keadaan. Dalam keadaan berbincang siapa khalifah, hampir nak huru-hara, dia menenangkan keadaan. Ini kehebatan Abu Bakar. Dia dianggap paling layak. Yang tua, Sayyidina Ali masih muda lagi. Umar terlalu garang. Abu Ubaidah ahli dalam ilmu keuangan. Dalam mentarbih mungkin lebih kuat Abu Bakar. Maka mereka bersetuju pilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan dia beri gelaran Khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah. Khalifah mana pengganti? Pengganti Rasulullah. Dia sebut dalam Quran Khalifah. Dalam Quran kata Tuhan sebut, Tuhan jadikan manusia ini khalifah. Wa qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat, Tuhan kata kepada malaikat, aku nak jadikan atas muka bumi khalifah. Ibnu Khaldun dan ulama mengatakan khalifah ni niyabatun 'anil nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya bih, mengganti kenabian untuk menjaga agama dan mentarbiyah dunia dengan agama, dengan Islam. Itu makna khilafah. Maka Abu Bakar dipilih menjadi khalifah. Seterusnya pengebumian. Pagi Selasa yang amat pilu, apabila Bilal melaungkan azan, ia tidak dapat menahankan kesedihan. Berazan sambil menangis, diikuti oleh orang lain juga menangis. Subuh pertama tanpa Rasulullah SAW yang tersayang. Jenazah yang mulia Nabi Muhammad SAW terus berada di dalam bilik keluarganya, menutup pintu tanpa siapa dapat memasukinya. Kemudian mereka memandikan jasad yang mulia itu di pagi hari Selasa dengan keluarga terdekat. Abbas ialah saudara dia, Ali sepupu dia, menantu dia, Al-Fadl sepupu dia, dan Qassam yang membalik badan dan menggosok, Usamah dan Syarqan. Usamah cucu angkat Nabi, Syarqan bekas hamba yang dimerdekakan, menyiram air, dan Aus bin Khawli menyandarkan jasad yang mulia ke dadanya. Kemudian mereka mengapankan jasad yang mulia itu dengan 3 helai kain kapas berwarna putih, tanpa jahit, tanpa baju dan serban, dibalut dengan kain kapan. Mereka berkhilaf setelah dimandi, setelah dikapan. Mereka berkhilaf di mana hendak dikebumikan. Nak tanam kat mana jasad Nabi, tak tahu. Atau nak tanam sama orang ramah di Baqi' ataupun di mana. Abu Bakar radhiyallahu an menegaskan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, ma qubita nabiyyun illa dufina min haitsu yuqbad. Abu Bakar Nabi pernah sebut, Nabi pernah bersabda, tiada seseorang Nabi yang dicabut nyawanya malaikat dikebumikan di tempat dicabut nyawanya. Nabi sabda, seseorang Nabi bila dia mati di taman, di mana tempat dia mati itu, ada hadis, maka ditanam tempat Nabi akhir umur di situ, tak dipindahkan ke kubur. Abu Talha Al-Ansari mengangkat hamparan tempat wafatnya Rasulullah SAW, maka di situ juga digali liang lahatnya.
sebelum dikebumikan jasad yang mulia itu, disolatkan secara masing-masing tanpa imam. Tak ada imam sembahyang jenazah Nabi, sembahyang masing-masing, tak tahu siapa yang jadi imam. Masing-masing mereka memasuki ke dalam bilik seramai 10 orang secara bergilir-gilir. Dimulakan oleh kaum keluarga dulu, kemudiannya para muhajirin, sahabat Mekah yang berhijrah, kemudiannya para ansar, lelaki sebelum perempuan, lelaki kemudian perempuan sembahyang juga jenazah, sahabat-sahabat perempuan, dan kanak-kanak diikuti oleh kanak-kanak, budak-budak yang mampu sembahyang. Kemudian upacara ini memakan masa sehari suntuk dan memasuki malam hari Rabu, sehari semalam nak habis semua sembahyang. Apabila dikebumikan ke dalam lahat, tanah dimasukkan, Fatimah berkata, "Ya Anas, atabat anfusukum an tahtu ala Rasulullah turab?" Fatimah anak dia kata, "Wahai Anas, berhati-hatilah kamu meletakkan tanah ke atas Rasulullah." Fatimah kata pada Anas bin Malik, demikianlah mereka menghadapi peristiwa yang amat menyedihkan ini dengan penuh sabar, sebagaimana yang diperintah oleh Allah dan diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Pesaka Rasulullah SAW meninggal dunia setelah mencapai kejayaan besar di dalam menyampaikan ajaran Islam, menjadi pesaka paling berharga kepada seluruh umat manusia, menjadi petunjuk dalam semua urusan dunia dan akhirat secara menyeluruh. Pesaka Nabi ialah ajaran Nabi. Disebut dalam hadis, innamal ulama'u warathul anbiya ma warathu dinaran wala dirhaman wa innama warathu ilman faman akhadahu faqad hadha bihadzin wafid. Para ulama ialah orang yang terima pesaka Nabi-Nabi. Nabi-Nabi tidak meninggalkan harta yang berbentuk dinar emas dan dirham perak. Mereka meninggalkan ajaran-ajaran. Barang siapa yang menerima pesaka Nabi, dia mendapat keuntungan yang sangat besar. Baginda SAW telah menunjukkan contoh yang sebaik-baiknya dalam semua perkara. Seorang manusia paling berakhlak dan bertakwa, yang paling berakhlak, yang paling mulia perangainya, yang paling bertakwa kepada Allah, suami yang terbaik, ayah yang paling penyayang kepada keluarga, pemimpin negara paling adil dan berjaya, imam salat, imam semayang, hakim, penglima tentera dan lain-lain. Semua ada pada diri Nabi SAW. Semua ada contoh pada Nabi. Daripada ketua negara, ketua keluarga, ketua tentera, hakim, Nabi tunjuk contoh semua. Semuanya menjadi contoh terbaik pilihan Allah. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah ikutan paling baik bagi kamu dan bagi sesiapa yang mengharapkan kurnia Allah di hari akhirat, dan ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Barang siapa yang selamat hari akhirat, ikut contoh Nabi SAW, perangai Nabi, perbuatan Nabi, nasihat Nabi, pesaka Nabi, dipegang teguh. Mu'minah Aisyah radhiyallahu anha menegaskan, wa kana khuluquhul Quran. Aisyah kata, dan akhlaknya adalah Al-Quran. Perangai Nabi ikut Quran. Nak beramal Quran, ikut Nabi. Segala yang lahir dari barang tubuhnya adalah penafsir hidup daripada Al-Quran. Para ulama tidak mencukupi umur mereka di sepanjang zaman untuk menimba ilmu yang wajib diamalkan di sepanjang masa bagi seluruh manusia, sama ada yang telah disurat di dalam kitab-kitab yang dikarang atau masih yang disimpan di dalam Al-Quran. Mukjizat ilmu yang hidup sehingga hari kiamat, inilah dia pesaka yang paling berharga sehingga tidak ternilai harganya. Pesaka Nabi ialah Quran dan sunnah Nabi, hadis Nabi. Quran kitab Allah Ta'ala yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang boleh lawan Quran, pindah Quran. Allah Ta'ala tetap pelihara. Kitab-kitab lain zaman dulu dipindah, diubah. Quran tidak ada yang mampu
melawan, mampu mengubah. Ini mukjizat Quran. Ajaran dia berpanjangan. Kemudian bagaimana nak beramal? Tengok hadis-hadis Nabi. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi. Ada orang nak pakai Quran saja tolak hadis. Itu salah. Tak boleh. Kena dua-dua. Walaupun di sana ada hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu', ulama-ulama dapat menapis. Dapat menilai. Dapat mencari sama ada yang palsu, yang sungguh-sungguh dipelihara oleh Allah Ta'ala. Semayang, Quran memberitahu semayang saja. Bagaimana nak amal semayang? Hadis Nabi yang menerangkan cara amal semayang. Takbir dulu, bacaan-bacaannya dan begitu. Tuhan ajar melalui diri Nabi SAW. Bagaimana urusan lain nak amal Quran? Tengok apa Nabi buat. Rasulullah SAW wafat meninggal dunia ketika semenanjung Arab telah dikuasai kuasa-kuasa besar dunia, sedang merasai bahang kehebatannya. Sungguh pun demikian, tiada harta dunia yang ditinggalkan malaikat hanya bagal berwarna putih yang menjadi kenderaannya, senjata dan tanah yang disedekahkan, baju rantai pakaian perangnya digadai pada seorang Yahudi dengan 30 gantang syair Bali, dan hamba-hamba yang menjadi milik semuanya telah dimerdekakan. Masa Nabi wafat, tak ada harta pusaka ditinggalkan. Yang ditinggal ialah perkara yang disebut tadi. Baju rantai itu berperang, bagal ialah kenderaan, kacukan kuda dan keldai, yang dia naik, ditunggak dari kenderaan dia. Baju rantai pun gak ada pada Yahudi kerana tak cukup makan. Ini Nabi, walaupun memerintah menakluk bumi yang luas, hasil-hasil yang banyak, kekayaan negara melimpah ruah, tetapi Nabi sendiri tak kaya, tak mengumpulkan kekayaan untuk dirinya, tetapi kebahagiaan untuk umatnya. Keluarga Rasulullah, isterinya yang pertama ialah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang wafat ketika masih di Mekah, yang melahirkan kebanyakan putera-putera dan puteri-puterinya, kecuali Ibrahim. Selepas itu berkahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Bila Khadijah mati, kahwin dengan Saudah binti Zam'ah, yang mati suaminya. Suami dia mati. Nabi kahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Aisyah binti Abu Bakar, yang paling alim, isteri paling alim Aisyah itu Pak Nak Abu Bakar. Hafsah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, yang wafat di masa hayat Rasulullah SAW. Setelah 2 bulan berkahwin, seterusnya berkahwin dengan Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah, isteri terakhir wafat. Zainab binti Jahsh, Juwairiyah binti Al-Haris, Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, Safiyah binti Huyai dari keturunan Nabi Harun, iaitulah daripada bangsa Yahudi Bani Israel, keturunan Nabi Harun. Maimunah binti Al-Haris. Para ummahatul mu'minin, ibu-ibu yang beriman. Isteri Nabi disebut ibu-ibu yang beriman kerana diharamkan orang Islam berkahwin dengan isteri Nabi, sebagaimana diharam kahwin dengan ibu sendiri. Disebut ibu-ibu orang yang beriman. Berjumlah 9 orang ketika wafatnya, kecuali Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah meninggal sebelum wafat Rasulullah SAW. Ada 2 orang hamba yang bersama Rasulullah SAW, iaitu Maria binti Sam'un Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah itu salah dia, Al-Qibtiyah, QIB. Al-Qibtiyah, yang dihadiahkan oleh Raja Mesir dan melahirkan putranya Ibrahim, dan Raihanah binti Zaid yang menganut Islam lalu dimerdekakan dan dikahwini Rasulullah SAW. Kesemua mereka adalah ummahatul mu'minin, ibu yang beriman, yang berarti ibu-ibu kepada orang beriman, laksana ibu kandung yang diharamkan berkahwin dengan mereka, dan mereka terus menjadi isteri-isteri Rasulullah sehingga di alam akhirat. Mereka jadi isteri Nabi ini masuk surga dengan Nabi dalam akhirat. Tuhan janji begitu. Rumah tangga yang adil menjadi contoh, bukannya nafsu syahwat seperti yang digambarkan oleh musuh-musuh Islam laknatullahi alaihim. Perkahwinan Nabi adalah contoh dan teladan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu, kerana menegakkan Islam dengan pemimpin kabilah, dengan isteri-isteri yang suami-suaminya mati di medan perang, yang meninggal dunia dalam perjuangan dalam dakwah. Adapun putera-puteranya ialah Al-Qasim dan Abdullah daripada Khadijah radhiyallahu anhu.
dan Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha, dan putri-putrinya ialah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Hanya Fatimah yang hidup bersama sehingga wafatnya, maka ia menjadi putri tersayang Rasulullah SAW. Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia selepas 6 bulan kewafatan Rasulullah SAW. Fatimah mati selepas 6 bulan Nabi wafat. Orang lain mati dulu lagi. Adapun cucu-cucunya ialah anak-anak Zainab yang bernama Ali dan Umamah. Kedua-duanya wafat ketika hayat Rasulullah SAW. Dan anak Ruqayyah bernama Utsman. Bersama Utsman bernama Abdullah juga meninggal dunia bersama ibunya ketika hayat Rasulullah SAW. Adapun Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bersama Ali melahirkan cucu lelaki bernama Hasan dan Husain yang sangat disayangi Rasulullah SAW, yang melahirkan zuriat keturunannya yang berpanjangan. Fatimah radhiyallahu juga melahirkan 2 putri. Ada 2 anak perempuan Fatimah, bukan Hasan Husain saja, iaitu Zainab yang berkahwin dengan sepupunya Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, dan Ummu Kalsum yang berkahwin dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu cucu Nabi. Kejayaan perjuangan. Adapun kejayaan perjuangan berdakwah dan berjihad sehingga berjaya mendirikan negara Islam yang berpusat di Madinah, yang berasaskan kejayaan mengislamkan manusia dan menegakkan ilmu Islam daripada wahyu, di samping mengislamkan ilmu pengetahuan, ciptaan akal dan pengalaman manusia, sehingga memungkinkan dilaksanakan kewajipan ibadah, amanah dan khilafah mentadbir bumi dengan sebenarnya. Baginda Rasulullah telah membangun manusia dengan iman, ilmu dan akhlak sehingga mewujudkan golongan manusia mukmin dan muslim yang unggul. Di waktu malamnya menjadi ahli ibadah, di waktu siangnya menjadi mujahid, pejuang yang gagah berani dan petugas yang rajin dan ikhlas. Baginda SAW mewujudkan masyarakat madani yang berpusat di Madinah yang selaras dan menepati dengan namanya. Baginda mendahului yang lain kerana perkataan masyarakat madani masih menjadi impian yang tidak dicapai oleh semua teori dan ideologi sehingga kini. Nabi telah berjaya menegakkan negara Islam Madinah, mengislamkan orang, mengislamkan negara, mengislamkan ilmu dunia. Bukan saja ilmu agama, ilmu dunia diislamkan. Ilmu sains, ilmu teknologi, macam-macam ilmu. Setelah Islam berkembang, bangsa-bangsa lain masuk Islam. Zaman dahulu ahli-ahli ilmu dibunuh kerana orang cerdik tak dibenarkan, takut memberi pada orang lain pula, dibunuh. Ini bodohnya pemerintah. Ahli-ahli falsafah yang bijak dibunuh. Kerajaan-kerajaan dunia masa itu. Bila Islam mari, Islam ajak orang masuk Islam. Termasuk yang masuk Islam ni ahli-ahli ilmu. Ilmu hisab, ilmu geografi, ilmu falak, ilmu pertanian, ilmu perbuatan, macam-macam ilmu. Macam ilmu. Dan mereka masuk Islam. Dan ilmu mereka diislamkan, berasaskan beriman pada Allah dan hari akhirat. Ilmu yang berakhlak, maka terciptalah tamadun Islam. Kemajuan berdasarkan pada Islam yang membawa manfaat pada manusia, bukan mudarat. Islam menguasai dunia, kuasa besar yang tunggal. Sehingga orang Islam leka di masa mutakhir, orang barat menakluk negeri Islam. Mereka jajah. Mereka ambil ilmu dunia orang Islam, ilmu sains. Ilmu sains tak ada agama. Tak ada agama. Mereka obat, lepas tu mereka dadah. Mereka senjata. Bunuh manusia tak kata apa dia. Buat senjata beracun, senjata nuklear, senjata kuman. Macam-macam. Ini orang kafir punya hal. Dia ambil tamadun Islam, tak ada iman, tak ada akhlak. Merosakkan dunia. Buat ujian sana, ujian sini, berubah cuaca dunia. Meretakkan dunia, merosakkan alam sekitar. Ini kerana tangan-tangan manusia yang tidak beriman. Kerana mereka ambil ilmu dunia, mereka tolak Islam. Sedangkan Nabi mengislamkan ilmu diislamkan. Mereka ambil ilmu dunia saja, Islamnya
tak diambil. Ini jadi masalah. Islam telah berjaya mendirikan masyarakat madani, masyarakat yang bertamadun, masyarakat yang berhubung di antara satu sama lain, mengambil manfaat faedah antara satu sama lain. Itu masyarakat madani. Islam telah berjaya mewujudkan, di mana ahli-ahli falsafah barat yang mencipta teori masyarakat madani gagal, tak berjaya. Komunis tak berjaya, liberal kapitalis tak berjaya, demokrasi barat tak berjaya, kerana mereka meninggalkan agama, meninggalkan akhlak. Islam telah berjaya. Yang jadi masalah, kita orang Islam terpengaruh dengan barat, merasa kita tak maju kalau ikut barat. Hari ini barat sesat, orang Islam ikut barat sesat juga, jadi punah sama. Jadi kena balik pada Islam semula. Kejayaan dakwah yang sangat berkesan, walaupun disertai peperangan yang lebih bersifat terpaksa, dan menjadi jalan paling akhir kepada Rasulullah SAW memberi penekanan bahawa berjaya mengislamkan seorang lebih afdal daripada segala amalan yang lain. Islam terpaksa berperang. Kerana berperang, sebabnya kuasa-kuasa besar dunia, pemimpin jahiliah yang zalim, takut perang adil yang ditunjuk oleh Islam. Kerana rakyat tak sokong dia, dia mengatakan zalim. Rakyat sokong Islam, dia takut dia jatuh, kupu pada tentera, kupu angkatan tentera untuk serang Islam. Itu puncanya. Bukan punca Islam, punca mereka jahat. Orang Yahudi, orang Kristian tahu Nabi Muhammad, tapi dengki jahat. Termasuklah orang kafir Mekah pun tahu Nabi Muhammad ni baik, tapi kalau ikut orang baik ni aku tak lewat jahat, tak ikut hawa nafsu. Lalu mereka serang Islam, maka Allah Ta'ala mewajibkan berperang untuk lawan mereka yang menyerang ini. Jumlah yang terbunuh di dalam peperangan pada zaman Rasulullah SAW hanya 1018 orang. Nabi berperang, banyak berperang, berpuluh-puluh peperangan. Yang mati 1018 orang jumlahnya dalam peperangan Nabi dengan musuh. Bandingkan dengan yang terbunuh dalam perang dunia yang pertama, seraman 6.400.000. Perang dunia pertama 6.400.000, dan perang dunia kedua dianggar di antara 30 juta hingga 60 juta terkorban. Dalam pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki sahaja berpuluh-puluh ribu, dan sebut saja di mana peperangan yang dilakukan oleh bukan Islam dahulu dan sekarang, ramai mati. Dalam begitu kata Islam jahat juga, Islam diganah. Sedangkan Nabi berperang hanya 1018 orang saja mati, mereka sampai juta mati. Kita juga ganas. Orang Islam kena sedar, orang Islam kena faham, mereka telah dipitnahkan. Sirah SAW kaya dengan kejayaan membuktikan keadilan dan kebenaran dalam semua urusan. Perkara ini diakui oleh pengkajian yang adil dan ikhlas, termasuk di kalangan orientalis yang amanah dengan ilmu. Kalau orang kaji Islam, lama-lama berjumpa dengan kebenaran, masuk Islam. Hari ini banyak orientalis yang sudah masuk Islam. Orientalis ni ialah orang-orang bukan Islam yang mengkaji Islam. Asalnya kaji nak cari kebenaran, masuk Islam. Asalnya kaji nak lawan Islam, nak cari kelemahan Islam. Kaji-kaji jadi galik berjumpa dengan kebenaran, masuk Islam. Bahkan ada padri-padri yang masuk Islam. Ada misioneri, pengembang agama Kristian yang mengembang Kristian di kalangan orang Islam. Baca Islam untuk nak lawan, masuk Islam. Ini menunjukkan kebenaran Allah SWT. Wallahu alam. Tamat sirah Nabawiyah. Kita sambung pula tentang Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.